Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tadi semangat dia jawab salam ni tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan beza tu tuan-tuan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, tuan moderator, pengurusi Masjid Qaryah Taman Rasa Sayang Haji Ibrahim, ahli jawatan kuasa kaki tangan Masjid Qaryah Rasa Sayang, tuan-tuan sidang hadirin hadirat jemaah Taman Rasa Sayang, Cikgu Hamizi dia yang ambil kita punya video pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saban tahun kita mendengar berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, surau, masjid, semua buat. Dalam tempoh seminggu ni je tuan-tuan, tiap-tiap hari ada tentang kuliah Isra' Mi'raj. Tinggal nak dengar ke tak dengar. Ini untuk tahun ni. Yang kita dah hidup ni tuan-tuan, kita dah hidup kalau 50 tahun, tolaklah umur kita 10 tahun. Sebab budak kecil start daripada umur 10 tu tuan-tuan sampai 50, 40 tahun tuan-tuan dah dengar kuliah ataupun ceramah Isra' Mi'raj. Betul atau tidak? Jadi saya nak cerita apa lagi? Saya pun hidup tadi, pengurusi kata umur saya lahir 1986, umur saya baru 37. Jadi tuan-tuan dah dengar banyak lagi daripada umur saya. Jadi sepatutnya tuan-tuan lah main kuliah ke depan. Saya duduk bawah tuan-tuan. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Cuma pada malam ini kita tidaklah menekankan kepada perbincangan Isra' Mi'raj itu terlampau kita katakan rinci, sebab persoalan Isra' Mi'raj dia bukan persoalan biasa. Dia bukan persoalan berkenaan dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang nampak dengan mata kasar. Tetapi persoalan Isra' dan Mi'raj ini adalah berkenaan dengan perbahasan tentang keimanan, perbahasan tentang akidah, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hari akhirat, tentang alam ghaib. Perkara itu dinakalkan oleh al-muhaddis Profesor Dr. Syed Muhammad Ibnu Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Mukjizat Isra' dan Mi'raj. Dia huraikan detail berkenaan dengan perkara ni yang dikatakan Isra' dan Mi'raj itulah perkaitannya. Sebab itulah kalau kita nak bicara tentang Isra' dan Mi'raj, sebab kita tak nampak dengan mata kasar. Sebab peristiwa itu satu jauhnya berlaku zaman dengan kita. Yang sampai kepada kita adalah penceritaan dari satu generasi ke satu generasi. Tetapi kita jangan lupa bahawa yang disampaikan kepada kita adalah kisah yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang kita bacakan tadi, surah Isra' ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah kata dalam Quran berkenaan dengan perjalanan, Allah nakalkan dalam Quran supaya apa? Supaya kita tak lupa. Sebab Quran dia qat'i. Tidak ada dakwa-dakwi orang nak kata ayat ni diseleweng, ayat itu diubah dan tidak. Sebab proses pembukuan Al-Quran dilakukan dengan penuh berhati-hati oleh para sahabat. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apabila kita kata berlaku kewafatan Nabi, naik Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar Al-Khattab, Umar kata apa, kita buat. Kita kumpul balik dan sebagainya. Antara sahabat-sahabat yang dibertanggungjawabkan oleh membukukan Al-Quran ini sebagaimana nasrah yang kita baca hari ini adalah Zaid bin Sabit, Hafsah anak kepada Umar, ramai lagi para sahabat yang membukukan Quran. Dan dalam buku Quran itu tuan-tuan yang kita duk baca hari ini, Mashaf Quran itu daripada 1000 ayat, satu ayat cerita jelas tentang perjalanan Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Tinggal baca ke tak baca. Itu je tuan-tuan. Kita duk cerita bukan main cerita Isra' Mi'raj yang tu, cerita Isra' Mi'raj yang ni, perjalanan Nabi sampai orang sebutkan dalam kitab Ibn Katsir, Tafsir Quranul Azim, dia huraikan perjalanan Nabi sama ada jasad atau penuruh, perbincangan yang detail. Sama juga dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dihuraikan detail berkenaan dengan perkara tersebut. Hadis berkenaan dengan bab solat itu yang pertama dihuraikan detail. Berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, diceritakan detail berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi kita lupa dalam Quran ada. Dan kita lupa bahawa daripada 1001 ayat daripada Quran yang menunjukkan bahawa kita perlu memegang kepada Quran. Quran yang kita baca hari ini tuan-tuan, Mashaf yang berada di hadapan kita ni tuan-tuan, bukan hanya untuk dihidangkan, untuk dipandang, tapi untuk dibaca. Itu satu tempelak, satu tamparan kepada kita bahawa kita nak cerita Isra' Mi'raj tapi kita lupa nak pegang Quran untuk baca. Sampai Nabi SAW bagi jaminan kepada orang yang baca Quran. Kita tak cerita Isra' Mi'raj lagi, kita cerita tentang ayat yang ada dalam Isra' Mi'raj, tapi perlu kita pegang Mashaf. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang baca Quran. Simple, tuan-tuan. Tapi nak buat senang ke susah? Susah. Quran bukan main banyak ni. Ini, belakang, tepi. Kalau himpunkan Quran dengan bilangan orang, banyak lagi Quran. Betul tuan-tuan? Berabuk berapa banyak? Berabuk. Tuan-tuan kena fikirlah. Lepas ni kita nak buat macam mana tuan-tuan dengan tadabbur Quran? Takat baca je kah? Lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Disebutkan dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada Matan Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Mustafa Bugha. Dia huraikan detail. Mustafa Bugha Al-Wafi. Dia huraikan detail tentang hadis ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Liman? Bagi siapa wahai Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Very simple. Agama itu nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitab, bagi rasul, bagi pemimpin kaum muslimin, bagi orang Islam. Nak follow ke tak? Kita duk bicara dundang, kuliah bukan main banyak, Quran tak baca. Tak guna tak? Saya suka cakap persoalan tu, orang marah saya. Saya duk cakap kuliah bukan main banyak. 1 hari bulan, 4 minggu ni tuan-tuan, 4 minggu daripada 1 hari bulan kecuali malam Khamis, malam Jumaat tu je tak ada kuliah. Kita ada 26 hari ada kuliah. 26 hari ada kuliah. Masuk kuliah subuh campur dengan 8 hari Sabtu Ahad. Semua ada berapa? 26 campur 8? 34. Ada 34 kuliah. Kita duk cerita dundang, tapi kita terlupa ada satu perkara yang boleh membawa kita kepada soal syafaat. Quran. Very simple. Tapi kita cuba untuk ngelak. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, ada banyak masjid dah dia buat untuk kanak-kanak juga. Dia dah buat untuk kanak-kanak, antaranya Masjid Lavender Heights dia dah buat untuk kanak-kanak kuliah jalan on macam biasa. Budak-budak dia main duduk satu sudut, depa mengaji Quran. Surau Garden Home.
Seremban 2. Mereka buat lagu tu juga. Kita pergi cikgu kan. Kita pergi tuan-tuan. Dia duduk kat belakang tu. Mereka grup mereka. Masjid LBJ dia dah buat untuk budak-budak. Saya duduk katalah. Untuk budak-budak, untuk orang tua mana? Jadi persoalan dia kata satu je. Malu. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada satu perkataan malu yang disebutkan dalam hadis yang Nabi SAW sebut kepada Nabi Musa AS. Istahyaitu, aku malu nak jumpa Allah. Sedangkan diminta untuk turun naik daripada 50 waktu solat, mai turun 5. Pilah lagi, pi minta kurang lagi. Istahyaitu, aku malu. Tuan-tuan. Tapi Nabi buat tak? Yang daripada 50 ni pi turun. Nabi buat ke tak? Nabi buat. Jadi kalau Nabi buat, sedangkan malu itu dah ada. Tapi kalau kita masih ada malu, sedangkan syafaat tu ada depan mata, rugi tak rugi? Rugi. Malu ni kena tolak tepi. Pihak pengurusan kena fikir lah. Kalau nak buat bacaan Quran untuk yang beginner, orang tua-tua yang beginner ni, dia mungkin kita kena buat grup dia. Grup dia asin, dia tak boleh campur dengan orang. Kan? Kalau campur dengan orang pelakeh kita. Kan? Betul. Dekat bila program ke apa kau cakap pandai orang kita. Hentam pandai, undang mesyuarat pandai, baca Quran. Hak ni kita tarik pi duk tang-tang mana, ada 4-5 orang baca Quran dengan ustaz. Kan? Baca pelan-pelan. Sebab tu ni penting. Kalau kata tadarus Quran, orang tak boleh baca, kita bagi ruang, tak payah baca. Ataupun dia baca ikut kita. Saya ada satu, kita buat tadarus Quran. Jadi dalam kita punya jemaah kita tu, ada seorang tak boleh baca Quran. Tapi takkan kita nak pergi tendang dia. Ni tak ada kumpulan dah, itu je kumpulan yang ada. Nak buat lagu mana? Saya kata kat dia, okey lagu ni semua setiap orang kena bertanggungjawab. Makna kata hampa kena baca seorang satu ayat, dia follow. Faham tak tuan-tuan? Bukan semua orang boleh baca Quran, betul tak? Kan benda ni kita kena fikir tuan-tuan. Piramli dia buat cerita. Piramli ni bagus. Dia buat cerita. Pendekar bujang lapuk. Tuan-tuan ingat Memin ke dia buat tu? Dia nak perli orang Melayu lah. Ada berapa kelas? Ni tuan-tuan, malam ni kita tengok sama-sama. Kelas yang pertama, tu. Kelas yang kedua, kelas yang ketiga, beginner macam mana? Amateur macam mana? Profesional macam mana? Membaca. Ayat Quran yang pertama turun cerita pasal apa? Ayat pertama turun kepada baginda Nabi SAW cerita pasal apa? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Very simple, bacalah. Hal ini penting soal Quran. Sebab itu kalau kita faham konsep Quran, tak ada masalah pada kita. Kita boleh cerita benda lain. Sebab apa? Quran dah ada dalam diri. Sebab itu ulama dia ajarkan kepada kita, Quran ni dia mai kena semat dalam diri. Tuan-tuan saya cakap Kedah ni, tuan-tuan faham Kedah ni? Aku duk risau banyak nganga. Tuan-tuan. Yang ibu-ibu pun dia macam ni, tenung saya satu macam. Saya duk perasan saya nak tengok takut. Macam satu nak makan saya. Dia kata hang mai masjid Taman Rasa Sayang Negeri Sembilan, hang cakap Kedah. Ada jenis lagu tu tak. Kalau ni boleh angkat tangan tanya ustaz cakap tu apa perkataan tu, apa maksud? Nanti saya urailah. Kalau tuan-tuan rasa macam tak boleh nak angkat ke, tuan-tuan angkat tangannya, ustaz saya tak faham apa, saya bangkit dah lah tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa lah. Saya automatik tuan-tuan, saya kalau nyembang cakap biasa ataupun cakap Negeri Sembilan boleh. Tapi bila pegang mikrofon, automatik dah mic dah. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar tuan-tuan. Tak percaya tanya jemaah Alamin. Ni pun lama dengan saya tuan-tuan. Jemaah Alamin lebih 10 tahun lah. Saya pegang mikrofon tukar. Saya cuba cakap KL. Tapi buruk. Jadi buruk pula tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Wallahualam. Saja cerita. Sambung. Jadi patah balik. Jadi Quran ni kena baca. Kena kita buat tim. Saya sukalah ada satu pendekatan. Just kongsi lah. Ada satu masjid dia buat
untuk setiap jemaah ni tahsin Al-Fatihah. Tahsin Al-Fatihah. Jadi yang akan main peranan imam dan ustaz lah. Jadi dia akan masuklah bahagian-bahagian bilik dia. Ada yang masuk bilik depan, ada yang masuk bilik sini, ada yang bahagian belakang. Kita buat tahsin Fatihah. Jadi setiap orang akan dibekalkan dengan surah Al-Fatihah secara bertulis ni. Yang di photostat, contoh kita photostat tu ayat tu tuan-tuan, bagi seorang satu. Jadi kali pertama baca, imam akan tanda kat mana salah. Tanda dengan highlight. Tuan-tuan, tak ada siapa hak betul. Betul? Tuan-tuan ingat semua baca betul ke? Tak betul. Kita buat program lama dululah, waktu tu saya budak lagi, tak kahwin lagi. Saya dah kerja Jabatan Agama. Buat program dengan imam-imam juru nikah. Imam juru nikah ni nampak kita muda. Tuan-tuan, dia nampak kita muda. Dia kata kat saya kan, Ustaz umur berapa? Saya pun kata lah 24. Oh, sah muda. Lepas tu dia boleh sembang dengan kawan-kawan kita kan. Dia macam memperlekehkan kita. Ku ajak. Tuan-tuan, saya ajak. Hang kena ni. Jabatan Agama dah taklifkan saya untuk ceramah. Dia bukan soal umur. Saya tak kahwin lagi waktu tu. Ceramah kat imam juru nikah pasal bab talak ni lah. Konsep fiqahnya lagu mana. Saya senang-senang tuan-tuan. Saya kata atas meja ada pen dengan ada pensel hotel. Ada pensel dengan kertas. Okey tuan-tuan, sebab nasib baik dulu dia tak ada phone ni. Ni cerita 2009 2010. Tak ada handphone. Saya kata okey, semua tolong tulis Al-Fatihah daripada perkataan bismillah start sampailah waladhdallin nun. Tulis. Tadi sembang bukan main. Jobo. Betul ke jobo? Saya tak tahu sangat orang ni 9 ni tuan-tuan. Jobo lain macam. Tulis. Okey, fine. Semua dah tengok ke? Berasa betul ke? Dia kata rasa betul. Okey, retas tu tolong bagi kat orang sebelah. Muka dah merah dah. Imam senior umur 60. Tuan-tuan tahu lah lagu mana? Dia punya bukan jobo je, bega. Lain macam, kembang dah tuan-tuan. Bagi kat orang sebelah, muka merah dah. Saya nak orang sebelah ni, kita pun pasang PowerPoint, Al-Fatihah, cuba tengok apa yang dia tulis dengan apa yang dekat slide ni, yang mana salah bulat. Tuan-tuan rasa, adakah orang yang betul semua? Betul tak? Tuan-tuan, time tu, itu time saya. Kalau Chong Wei kata itu bola tanggung. Saya kata, ada tak siapa yang betul? Okey, siapa yang betul kurang daripada 10? Tak ada. Semua lebih daripada 10. Maliki Yaumiddin tu, ada yang mim alif, mim lam kaf, alif kecil, ada mim lam kaf, tak ada alif. Tuan-tuan, itu saja ada berapa banyak salah. Tuan-tuan, saya kata, tadi siapa peleceh saya? Semua pakai tunduk. Takut. Geram aku. Basuh tuan-tuan. Saya basuh. Benda boleh basuh. Kenapa kita nak buat diam? Saya kata, jangan pandang orang muda ni muda. Nampak nak belagak. Bukan senang nak basuh imam juru nikah ni, bukan senang. Itulah waktu dia. Biasanya kita yang kena imam juru nikah, betul tak? Dia basuh kita. Ngucap. Baca Fatihah. Imam juru nikah. Ngucap sikit. Ustaz, takkanlah ngucap tak tahu. Dia punya ayat dia kan. Rukun iman ada berapa? Rukun Islam? Rukun nikah ada berapa? Kita ketak-ketak ni tuan-tuan. Time tu kita kata agak dia pula ketak. Rupanya imam juru nikah ada ketak dia juga. Jadi tuan-tuan, sekadar perkongsian, masjid boleh buat. Yang di Masjid Rahimah lepas subuh ni dulu cerita lama waktu Imam Amin. Nama dia Imam Amin, kawan baik saya. Imam Amin Ciamat, kita buat lagu tu. Kita buat, saya Korea itu, kita buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi besoknya datang, diorang akan perbetulkan dekat mana. Tapi nak perfect tak ada, tak jumpa perfect lah. Tapi kurang-kurang kalau hari ni ada salah tu 40 kesalahan, besok jadilah 37. Lusa ada main lagi, kita suruh dia baca, kita tengok. Dia baca, kita tengok mulut dia. Tuan-tuan, musyafahah ni penting dalam bab Quran. Sebab itu Quran dia kena berguru. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata,
Sebaik-baik kamu orang yang mengaji Quran dan orang yang mengajak Quran. Orang mengaji Quran dan juga mengajak Quran. Musyafahah dengan guru. Ni paling penting. Saya dulu dapat rezeki. Kan? Kawan saya bawa waktu kat Mekah, Syekh Ali Sobuni yang meninggal baru ni. Syekh Ali Sobuni, jadi tangkap terus Syekh Ali Sobuni ni, saya nak baca Fatihah kat dia. Dia ni pakar Quran, tafsir Quran, Syekh Ali Sobuni. Macam dia, saya kata satu lah, tengok mulut saya. Tengok kalam satu, kita kata-kata lepas tak lepas. Dia kata okey, alhamdulillah, okey, tak ada masalah, boleh jadi imam, lega. Risau juga tuan-tuan. Kita lidah jenis makan macam-macam. Kan? Orang Arab dia makan roti tu, ya, dia tak godong macam kita. Kita semua makan. Apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di darat, atas pokok, bawah pokok, dalam pokok, celah pokok. Semua kita makan, betul tak? Betul tuan-tuan. Lembu ni sekop kita makan tau. Sabit tulang tak boleh makan. Kalau tulang boleh makan dengan tulang-tulang kita makan. Orang Arab terkejutlah kita makan otak. Orang Arab terkejutlah kita makan kaki buat jangit. Orang Arab tanya kita, ni apa ada? Jangit. Jangit. Orang Arab pun terkejut tanya kita, ni apa ni? Boleh makan ke? Kan kita kata jangit. Kan bakat tunjuk depan dia, tuan-tuan. Oh, dia kata lagi sedap, baru dia tahu sedap. Kan? Kita bukan hak tu lah. Hak dalam tulang pun kita sapu. Betul tak? Orang Arab pun terkejut lah. Dia kata, nak minum ayak ke? Sebab ada straw. Orang Melayu kita, tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Ni sajalah cerita. Jadi lidah Arab ni lidah dia tak ada masalah. Lidah kita Melayu ni lah. Alhamdulillah. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan, kena buat lagu tu. Tahsin Fatihah tak boleh tinggal. Tiap-tiap hari kita baca Fatihah. Fatihah yang penting tayat akhir. Itu penting. Kan? Jadi kalau kita dapat ni tuan-tuan benda yang basic dalam agama ni, insya-Allah bab solat kita ni insya-Allah lah. Takut tuan-tuan sebab dalam Quran dia bagi tahu ada neraka untuk orang solat. Fawailul lil musallin. Neraka wil untuk orang yang solat. Kita jadi ketang, aku semayang. Pasal apa aku masuk neraka? Kita duk tanya pasal apa aku masuk neraka? Tanya balik bagaimana kesempurnaan solat kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana Nabi semayang. Tengok satu-satu Nabi semayang lagu mana. Sebab dalam hadis Jibril, penekanan terhadap rukun Islam tu cukup penting. Akhbirni anil Islam. Jibril tanya kepada Nabi, bagi tahu ke aku tentang apa itu Islam. Dalam hadis yang kedua yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa dia? Nabi jawab, antashhada an la ilaha illallah. Kan? Wa tuqimas solah wa tutiyaz zakah. Kan? Semayang, tunaikan zakat. Tuan-tuan, penekanan ni tinggal nak ke tak? Sebab kita nak cerita solat, nak cerita Quran, dia semua berkait. Quran ni penting. Kita belum cerita tajuk lagi, nak cerita Quran dulu supaya kita nampak. Sampai ulama dah ajarkan doa kepada kita tuan-tuan untuk bagi cerah hati kita dengan Quran. Sebab itu anak-anak kita ni kena pergi ngajak pihak-pihak masjid ni kena fikir. Kita cari mana-mana ustaz ke apa ke tuan-tuan, kena ajak anak kita ni Quran. Kalau majlis LBJ tu dia Cikgu Jekov. Tuan-tuan, Cikgu Jekov ni nak jumpa ni senang. Pergi sekolah tu 4-5 orang Cikgu Jekov. Kan? Tolaklah ustazah sikit. Tapi boleh je ambil ustazah untuk yang perempuan punya, betul tak? Majlis bayanglah, nak risau apa? Majlis bukan tak ada duit. Betul tak? Kan? Kolek-kolek bayanglah ustaz, tak ada masalah. Ustazah tu. Biasalah, mereka memang susah sikit. Tapi kita kata tolonglah, ini anak Korea kita. Hang pun mengajak dekat Korea kita. Tolonglah bagi 1 jamnya untuk anak Korea kita. Kita bayar. Tak ada. Kalau kata ada budak universiti yang tak dapat kerja lagi ke apakah, yang ambil syariah tuan-tuan, graduan syariah, graduan Quran dan sebagainya tuan-tuan, mari tolong mengajak anak-anak kita. Tolong. Kan kita nak bina generasi tuan-tuan, generasi yang faham Quran. Yang saya sebut tadi tu dalam kitab Al-Wafi syarah kepada Arba'in Nawawi ni, bila disebutkan dia bukan persoalan baca aja, termasuk tadabbur dan pegang. Tuan-tuan, ni penting kepada kita. Disebutkan dalam kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik, taraktu fikum amran, aku tinggalkan 2 perkara. Lan tadillu, kamu tak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada kedua-dua, kitab Allah wa sunnah Nabi, Quran dengan sunnah Nabi. Kalau pegang hak tu tak sesat. Kita sesat sebab tu tuan-tuan.
Jadi masalah apabila Quran tu jauh. Ulama demai hajbang doa kat kita. Cuma tinggal baca ke tak baca. Allahumma syrah bi Qur'ani azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa nawir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya rabbal alamin. Ulama ajak doa kat kita tentang Quran. Kan kalau tak boleh bahasa Arab ni bahasa Melayu, ya Allah bagi hati aku ni cerah dengan Quran, bagi keluarga aku ni boleh baca Quran, ya Allah cukup. Cukup tuan-tuan. Kita tak nak cerita apa. Dapat keluarga kita baca Quran dalam rumah tuan-tuan, tak ada masalah. Ada 2-3 orang mai jumpa saya tanya berkenaan dengan sihir-sihir ni lah. Kan? Dia kata rumah tangga dia panas lah, itulah inilah. Saya kata panas siapa? Ekon ada berapa? Tanya juga ekon ada berapa? Ekon 4 biji. Tuan-tuan kaya. Jadi orang tak merasa sayang lagu tu lah. Kan? Ekon saja tuan-tuan, atas bumbung ada ekon. Tuan-tuan lah satu-satunya masjid ekon atas. Orang lain tutup, tuan-tuan je terbuka. Punya nak tunjuk ke orang, ni jobo ke apa? Saya tak tahu lah tuan-tuan. Betul, orang lain tutup sikit betul tak? Dia tutup dengan shilling bagai. Tuan-tuan saja nak tunjuk ke apa? Tak tahu, ni nasib baik satu, kalau banyak aku tak tahu. Ha? Orang perempuan tak ada aircon lah luar. Nampak? Ni lah. Dia buat kita lagu tu, betul tak ibu? Ha, nampak dia penganggur. Hampa ni ni kena fikir lah. Orang perempuan bagilah kelebihan sikit. Ni orang lelaki duduk dalam. Kita sedap dengan aircon. Mereka duduk kat luar. Duduk pegang panas. Hampa tak nampak, aku nampak. Tak apa ibu, apa-apa saya dah tolong sampaikan lah. Nanti kita fikir balik lah lagu mana. Tuan-tuan. Kalau tak boleh aircon atas pun boleh aircon berdiri. Masjid negeri buat aircon berdiri. Untuk mereka tutup langsir selesai lah. Kadang-kadang tak perlu nak tutup partition bagai. Dan kadang-kadang kita orang lelaki ni diberikan kelebihan yang banyak. Makan atas meja apa. Orang perempuan makan kat lantai. Kan? Lepas tu dia kata lah, ini orang lelaki sakit lutut. Habis orang perempuan tak sakit lutut. Betul tak ibu? Ngangguk lah sikit. Hampa? Aku dah backing hampa buat bodoh pula aku. Tak kena. Kan? Nak abang lagu tu lah. Orang tu tanya saya. Saya kata ustaz, ini saya kena panas itu lah inilah. Saya kata lagu ni lah. Saya tak tahu, saya bukannya mu'allis, bukannya perawat, tapi satu je lah. Quran baca ke tak kat dalam rumah? Very simple. Quran baca ke tak dalam rumah? Itu dia diam. Saya tanya lu, Quran ada ke tak? Ada, baca. Dia kata tak ada masa. Saya kata kat dia, muhunglah hang tak ada masa. Sebab Allah bagi setiap orang masa tu sama. Betul tak tuan-tuan? Setiap orang masa sama, 24 jam. Tak ada seorang pun lebih 1 saat, tak ada seorang pun kurang 1 saat. Tapi bagaimana kita manage masa kita? Dalam kitab Sifatul Muslim wa Muqawwimatah, Syekh Muhammad Fauzi. Kan tuan-tuan boleh beli di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kan dia buka bus. Hari ini tuan-tuan dekat Masjid Negeri tuan-tuan boleh pergi. Karnival Isra Mi'raj. Besok boleh datang beramai-ramai tuan-tuan dekat Karnival Isra Mi'raj dekat Masjid Negeri. Tuan-tuan, saya ada kat situ. Kalau tuan-tuan nak jumpa saya ada kat situ. Tapi kalau jumpa ni, tuan-tuan jangan tegak sangat, faham tak? Ada tu tegak nak ambil gambar tadi, ada makcik tu nak ambil gambar dengan saya. Malulah saya. Sebab yang ambil gambar tu makcik, kalau orang muda tak apa. Saya tanya ada Datin. Datin umur berapa kan? Saya umur 65. Kalau kata 25 ambil gambar kita balik modal. Kan sajalah. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Ada macam-macam tuan-tuan program kita dekat Masjid Negeri tu. Kan? Jadi tuan-tuan pada dekat Jabatan Mufti dia keluar kitab nama dia Sifatul Muslim wa Muqawwimatah. Dekat situ ada cerita bab masa. Bab masa. Kita banyak buang masa. Hidup kita ni banyak buang masa. Betul tak tuan-tuan? Oh tuan-tuan, bangkit pagi buang masa dah. Menung. Bangkit dah tuan-tuan duduk dekat tepi katil tu. Tak fikir apa tak tahu. Lama pula tu. 2-3 minit cukup lah. Ini menung lama, duk fikir. Lepas tu tengok bini dia, hidup lagi ke tak? Ada jenis lagu tu. Jenis lagu tu kan. Jadi tuan-tuan, bangkit, pergi bilik ayak apa semua. Pergi semayang sunat dulu. Apa semua tuan-tuan, apa yang patut. Itulah. Kita tuan-tuan hari ni, banyak lena. Betul tak? Banyak lena. Kadang-kadang kita kuliah ni tuan-tuan, kita ingatkan dah khusyuk. Anda sengang tak, rupanya lena. Bik lelaki bik perempuan sama tuan-tuan. Risau juga tuan-tuan. Ada hak baru ni tuan-tuan kuliah dengan saya.
Dia lina. Jatuh. Kita duduk depan ni, dia duduk tepi tiang dia. Duduk tepi tiang sandak macam ni lah. Duduk tepi tiang betul tuan. Jatuh ke depan pula tu. Aku dah risau dah. Saya macam, dia pun dia bangkit buat dia. Nasib baik hidup pergi. Jatuh tak bangkit mampui. Ni yang sandak ni bukan boleh kira ni. Kaki sandak kaki tiang lah. Hari tu orang tu jatuh tu tiang. Jadi jangan sandak beriar sangat lah. Patah balik tuan-tuan. Jadi kita ni banyak lena. Daripada bangkit tidur balik, tengah-tengah tu semua lena. Betul? Lagi-lagi dah pencin. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz dah pencin, tak tahu nak buat apa. Saya kata itulah satu kerugian yang amat besar. Amat besar. Saya hari tu dia cerita dekat Masjid Surau Al-Amin, saya cerita dengan mereka. Saya kata, kalau kita ni tak buat apa, salin balik Quran. Salin balik. Hampa dia tak tahu nak buat apa. Duduk, orang ni sembilan panggil duduk ontok. Kalau jenis tak ada kerja lagi, dia 2 kali ontok. Kalau malas sangat tu, ontok. Tak apa. Dia ontok. Ambil pen, ambil kertas tuan-tuan. Ambil Quran tadi, salin. Tengok kita punya mushaf Quran tu, ambil salin. Sin. Lama-lama tuan-tuan, saya yakin dan percaya. Akhir muka surat tuan-tuan, tulisan tuan-tuan akan jadi cantik. Dia kata, ada keperluan ke Ustaz? Saya nak tulis tadi ni, Quran. Memang ada. Ketika mana hang tulis, hang baca ke tak? Baca. Dan baca itu menjadi prasyarat untuk diberikan syafaat kepada kita. Hadis yang kita baca mula-mula, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang baca Quran. Prasyarat dia. Nak tak nak kena baca. Tak tahu baca pun buat. Tulis pelan-pelan. Boleh tuan-tuan. Ada kita pernah jumpa, saya pernah jumpa hamba Allah tulis. Dia tulis, lepas tu dia pergi jilid. Dia dah buat tuan-tuan, kertas tuan-tuan, memang kertas kajang. Dia tak boleh buat kertas A4. Kertas kajang sebab dia ada line. Kertas kajang tu dia tulis, tapi orang perempuan boleh buat. Tulis tuan-tuan, dah tulis ni tuan-tuan, apa semua tuan-tuan, dia pergi jilid balik. Tebal ni dah kot, lebih kurang, tebal. Sebab dia tulis satu-satu kan. Bila kita tanya ni, dia kata saya tak tahu apa. Tapi saya minta Allah dekat depan Tuhan nanti. Kurang-kurang kalau saya mati, Allah tanya aku buat apa atas dunia, adalah kerja yang aku buat. Aku pernah tulis Al-Quran balik. Aku takut umur aku ni tak lama. Dalam kitab Lataiful Minan, Syarah Hikam Abi Madyat, pada kalam yang ke-6, umuruka nafasun wahid fashtahid an yakuna laka la alaika. Tuan-tuan, dia kata apa? Umur kita ni sekali lah. Umuruka nafasun wahid, umur kita sekali lah. An yakuna laka la alaika. Hang buatlah elok-elok, jangan buat tak elok untuk diri hang. Rugi. Betul tak? Orang kita ni banyak menyimbang, banyak bercakap benda merapu pula tu. Merapu je bercakap. Betul tak? Betul ke tak? Ngangguk tapi nak cakap tak berani. Pelan lah. Siap tengok jeling kawan dia pula. Sebab dua-dua sama. Ni merapu lah. Tak ni mengata kat orang. Ni betul. Nanti habis kuliah ni, orang yang pertama dia mengata aku lah. Dia kata, Ustaz gebang lah. Tuan-tuan. Jemaah tahu lah lagu mana. Tuan-tuan. Lagu tu lah kita. Mengata, Nabi kata. Allah. Nabi, bukan marah tuan-tuan. Nabi kata, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, cakap bagus ataupun diam. Tu lah. Cakap bagus ataupun diam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalam mulut ni semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat kelak. Betul. Kita baca surah Yasin setiap Khamis malam Jumaat malam tadi. Apa yang kita baca? Al-yawma nakhtimu ala afwa wa tukallimuna wa tashhadu Pandai. Cakap pandai depa ni. Hafal dah noh. Tapi tara hafal tak tahu apa Allah kata.
Allah kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang Allah tutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim. Allah suruh tangan cakap. Nak mohong lagi ya? Tak dapat mohong ah. Lah bolehlah mohong. Betul tak? Lah bolehlah mohong dengan bini mohong. Betul, siapa kat sini yang tak pernah mohong isteri? Tolong kat tangan. Ibu-ibu nampak? Mereka semua pakai tengok mana laki aku. Nampak? Mereka tak angkat tangan, mana kata mereka mohong kat bini dia. Habis ustaz pun sama, kata angkat. Memang saya pun sama. Kata lagu mana? Tapi adalah sebab kita mohong. Takkan saya nak cerita dengan tuan-tuan, tak kenal lagu tu. Sebab tuan-tuan punya mohong lagi dahsyat. Jadi, nak cerita tuan-tuan, Allah tutup mulut kita. Allah tanya macam-macam dekat kita. Dalam kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-17, bab yang pertama, bab Yaumul Qiyamah, bab hari kiamat. Maka datang hadis yang kedua. Datang hadis kedua tu tentang la tazulu qadam ibni Adam, tidak akan berganjak kaki anak Adam kecuali ditanya kepada dia 5 soalan. 5 soalan. Antaranya yang ditanya kepada kita tuan-tuan, muda kita buat apa? Umur kita buat apa? Muda kita buat apa? Harta kita mai daripada mana? Guna ke mana? Apa yang harta, apa yang hang buat? Semua Allah tanya. Semua Allah tanya. Tuan-tuan, bila Allah tanya kat kita, satu je persoalan. Kita dah bersediakah dengan persoalan yang nak ditanyakan kepada kita? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan dah bersediakah untuk jawab di hadapan Allah nanti jawapan-jawapan yang tepat dan konkret? Tuan-tuan dah bersedia ke belum? Nampak? Mulut kata belum, tapi tengok muka macam dah bersedia. Tuan-tuan, muka macam confident lebih. Confident lebih tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup pasti akan mati. Allah kata lagi, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati ni tak cepat sesaat, tak lewat sesaat. Tak tahu mati bila. Takut tuan-tuan. Orang muda mati, orang tua mati. Betul tak? Tapi banyak yang mati ni orang tua. Tapi kita duk nampak tua ni adalah umur dan angka. Angka dia kata. Sembang lah kan. Kita tanya lah. Saya kuliah satu tempat, orang kaya. Semua umur 70 ke atas. Lepas steady lah, badan steady 70 ke atas. Dia kata apa? Umur ni just angka je ustaz. Benda tu tak payah nak tanya ustaz. Saya kata, itu yang kita kena tanya diri kita. Kita tak payah nak tanya orang tentang umur kita. Kita tanya diri kita. Aku umur 70. Aku buat apa dengan 70 tahun umur aku? Aku umur 60 tahun. Apa yang aku guna dengan umur 60 tahun aku? Sebab apa tuan-tuan? Ulama' dah bagi tahu, umri qad madi wal baqi la adri. Umurku telah berlalu, baki aku tak tahu. Kita tak tahu baki umur kita berapa lagi. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang tahu umur dia baki berapa? Tolong kat tangan. Tuan-tuan ada jaminan tak pagi besok bangkit tidur ada umur lagi? Tak ada jaminan. Tapi muka confident macam ada jaminan. Tuan-tuan, muka tuan-tuan dia punya ni gerak bini dah boleh cakap lah. Besok kita pergi berjalan. Besok hari Minggu dia cakap bini dah. Besok kita pergi makan patin temerloh. Dia ajak bini dah makan patin temerloh. Ada yang cik bini dah, dia kata kita pergi Muar lah makan mi Bandung. Yakin macam besok tu boleh sampai? Takut tuan-tuan. Takut. Jadi gunalah umur kita elok-elok. Waktu tu ada. Waktu tu ada. Nak guna ke tak? Saya kat pondok dulu, kawan-kawan lah, ustaz dia bagi tahu kalam Arab tu betul lah. Al-waktu kasayf fahim tak tahu. Kan tuan-tuan. Jadi ustaz kawan-kawan kita ni, ustaz-ustaz kita, dia kata al-waktu, dia tak sebut kasayf, dia sebut al-waktu kasayap. Fa illam tak tangkap fatarabbanga. Tuan-tuan faham ke tak? Aku dah melayukan dah tu. Al-waktu kasayap. Waktu tu macam sayap. Fa illam tak tangkap, kalau hang tak tangkap, fatarabbanga, terbanglah dia.
Faham tak tuan-tuan? Itulah waktu. Kalau kita tak grab elok-elok, habis berlalu lagu tu je umur kita. Cuba kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Kita cek balik, tengok balik umur kita. Hari ini, apa yang aku buat daripada aku bangkit tidur sampai sekarang? Adakah aku gunakan umur aku ni elok-elok? Ataupun aku sekadar untuk menurunkan kehidupan macam biasa? Tadi, dalam khutbah Jumaat, saya tak pasti khutbah kat sini lagu mana. Khutbah tadi saya di Paruwijaya, Maulana Muhammad Abdullah. Dia baca hari ni dekat Paruwijaya. Dia bacakan hadis tentang sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang dipayungi oleh Allah. Dia sebut pada yang ketujuh, iaitu warajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Lelaki yang duduk sendirian, air mata dia mengalir kerana Allah. Air mata mengalir kerana Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak suruh duduk seorang fikir tentang diri kita tu kadang tak ada masa. Cek balik pasal apa tak ada masa? Bukan tak ada masa, tapi disia-siakan masa. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinatul Munawwarah. Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah, dalam hadis disebutkan oleh Abdullah bin Salam, Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagi makan ke orang, wasallu wan nasu niyam, tadkhulunal jannah bisalam. Semayanglah ketika mana orang lain tidur, masuklah syurga dengan kesejahteraan. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang nak diajak kat kita tuan-tuan? Kena ada waktu kita dengan Allah. Kena ada waktu. Umur-umur lagu ni tuan-tuan, dia main dengan umur ni 40, kita kena fikir dah. Sebab kita tak tahu bila. Dia main umur 40 dengan penyakit macam-macam, betul tak? Weh, ni umur 30 penyakit macam-macam dah. Tuan-tuan, betul? Saya umur 30 tuan-tuan, badan gemuk 130 kilo. Betul? Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan, 130 kilo tuan-tuan, berat badan saya. Oh, kalau majid tuan-tuan mana ada panggil saya? Tuan-tuan ni pun jobo ke? Tuan-tuan, tak percaya tanya Cikgu Hamizi kan? Tak tanya Abang Akbar. Mereka ni selalu ikut saya. Daripada kita gemuk, daripada saya gemuk, bukan kita lah. Saya duk gemuk dulu tuan-tuan, Cikgu Hamizi dengan Abang Akbar ni duk follow saya tuan-tuan. Oh tuan-tuan, Tuhan je tahu nak duduk atas kursi ni penat. Penat cakap ni, menapas ni lah macam. Apa penyakit tak ada? Macam-macam. Mereka ni pula lepas kuliah ajak saya makan. Mereka ni pun satu hal juga. Makan itulah, rotinan lah, teh tarik halia ni. Saya ingat, saya gemuk ni hasil mereka ni lah. Dan saya ingat mereka sudah. Mereka ni nak minta maaf tu, mereka main kuliah saya balik. Dan tapi duk makan kadang mi goreng ni lah apalah tuan-tuan. Macam-macam penyakit dah. Bila fikir balik, umur 30 pun ada penyakit, umur 40 ada penyakit, umur 50 lagi makan macam-macam. Ubat itu, ubat ini, bagai-bagai. Umur 60 jangan cakap. Kalau terlupa ubat, habis dah. Tuan-tuan, urat, gout, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, semua makan. Sampai bini kata, bang, tak tahu nak bagi makan mana. Dia kata, abang makanlah semua bang, biar mati cepat. Bini kata begitu. Dia malah nak asin-asin lah tuan-tuan. Dia suruh makan semua. Hal lelaki dia kata, boleh kalau gitu. Bang makan je lah bang. Tak ada masalah bang. Akhirat kematian ada. Senang dia pun uruskan dah tuan-tuan. Jangan. Bila Nabi SAW sebut, Nabi kata, wa rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Hang duduk seorang-seorang, hang ingat ke Allah. Hang ingat ke Allah. Dengan cara apa? Solat malam ketika mana orang lain tidur. Kena buat. Kena buat. Kita bukan ustaz, kita bukan ulama, kita bukan imam. Tapi kepercayaan Nabi kepada kita tu ada. Sebab Nabi tahu bahawa umat dia boleh buat benda tu. Boleh bangkit malam ni, boleh. Tak susah tuan-tuan benda tu. Dia jadi susah apabila kita tak buat. Allah bisa, tegal biasa. Kena buat bangkit malam tuan-tuan. Kunci jam. Lah handphone mahal banyak dah. Ni saya tengok handphone bukan main. Jenuh kat belakang tu ambil gambar saya lah apalah. Famous juga malam ni tuan-tuan. Orang perempuan mungkin. Nanti kalau nak ambil gambar dengan saya, abang awal-awal. Tuan-tuan, ambil handphone bukan main. Alam ada.
Tuan-tuan, pukul 4 ringgit. Pukul 4. Tidur awal pula tu ni, habis kuliah makan. Makan-makan balik rumah pukul 10, lena dah. Lena dah. Pukul 4 ringgit. Bangkit, relax. Semayang 2 rakaat. Kalau kata malas sangat nak semayang, duduklah sekejap. Tadahlah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah. Tadah tangan, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa dengan Engkau ya Allah. Ada dosa zahir dan juga dosa batin ya Allah. Hanya Engkau yang mengetahui akan dosa-dosa aku ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan mak ayah aku ya Allah. Aku ada dosa dengan anak-anak aku ya Allah. Aku gagal didik anak-anak aku untuk jadi yang terbaik ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan isteri aku ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan suami aku ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan jiran tetangga aku ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan diri aku ya Allah. Ya Allah, aku ada dosa dengan Engkau ya Allah. Tadah tangan. Ada orang dia macam malas nak tadah tangan, sedangkan Allah bagi macam-macam dekat kita. Allah kata apa dalam Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hang syukur kepada Allah, Allah tambah nikmat. Tapi kalau hang kufur kepada Allah, Allah bagi azab yang pedih. Satu-satu Allah bagi nikmat kepada kita. Allah nakalkan lagi dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Nak hitung nikmat Allah tak terhitung. Banyaknya nikmat yang Allah bagi kat kita, tapi nak tadah tangan minta syukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Kita sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah. Nabi ajak doa, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk aku ingat kepada Engkau ya Allah. Bantulah aku untuk aku syukur kepada Engkau ya Allah. Bantulah aku untuk aku memperelokkan amal ibadat aku kepada Engkau ya Allah. Pada para yang kedua, ya Allah, bantulah aku untuk aku syukur kepada Engkau. Sebab sifat syukur ini yang kurang pada kita, menyebabkan kita sombong dengan Allah. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah dan juga hadis Abu Hurairah diceritakan berkenaan dengan bengkaknya kaki Nabi. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kaki Nabi bengkak, bangkit malam. Nabi kata apa? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur dengan bangkit malam, mendirikan sembahyang? Tak bolehkah? Sampai Nabi tanya balik. Bila orang tanya kepada Nabi, afala akuna abdan syakura, tak boleh aku jadi hamba bersyukur kah? Tuan-tuan, tapi Allah bagi macam-macam kat kita, syukur tu tak ada. Bila orang tanya macam mana, dalam kitabnya Penawar Bagi Hati dia hurai panjang. Tapi syukur yang terbaik yang dinakalkan dalam kitab Bahrul Madhi, solat. Solat. Sebab Nabi buat. Sebab hadis tu bagi tu direct. Dinakalkan dalam kitab Fikih Sirah Syekh Ramadan Buti. Disebutkan sebelum ada 2-3 tajuk sebelum Isra' dan Mi'raj adalah tentang tahun kesedihan, Amul Huznain, tahun kesedihan, iaitu isteri Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid wafat. Kemudian bapa saudara Nabi pula meninggal, Abu Talib. Selang lebih kurang, tak silap saya, 1 bulan 5 hari. Dinakalkan dalam kitab Fikih Sirah tu, 1 bulan 5 hari. Sebab itu Nabi punya teriak lain macam. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang memberikan dorongan, sokongan, motivasi kepada Nabi, Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib meninggal. Isteri Nabi. Sebab itu isteri ni dia kena bagi komitmen, nasihat kepada suami. Suami tak main masjid, tolong nasihat bang, pergi masjid bang. Suami kata, tak apalah ni bang, pergi masjid bang, azan lah bang, abang pergi bang. Tak apa bang, pergi, tak payah baca doa pun tak apa bang. Abang pergi, habis-habis bagi salam, abang terus balik rumah, tak apa bang. Yang penting abang pergi. Tuan-tuan, ibu-ibu, tolong bagi nasihat kat kami.
Lagi cakap hampa, lagilah kami payah nak dengar. Betul, saya cakap terus terang lah benar ni. Sebab orang rumah saya tak ada tu saya cakap tu. Kalau orang rumah saya ada, saya tak cakap dah lagu ni. Cakap biasa je lah, kita pun kena tahu game lagu mana. Ni sebab dia bukan orang rumah saya. Saya cakap lagu tu, tolonglah nasihat dia. Khadijah, dia yakin dan percaya itu wahyu. Dia bagi semangat kepada Nabi dalam bab dakwah. Dia bagi macam-macam kepada Nabi. Betul tak? Apa yang ada kepada semua dia bagi Nabi lah tuan-tuan. Ini tak bini kita. Apa yang ada pada kita semua dia sapu lah. Tuan-tuan. Tapi tak ada apa. Betul? Ada saya sembang dengan jemaah kita lah. Dia kata, Ustaz, tak ada apa kat saya, Ustaz. Yang ni lah, Ustaz. Pakai ke melekat buruk, apa pun tak ada, Ustaz. Lagu tu lah. Ibu-ibu tolonglah. Ni Sayyidatina Khadijah kata nak syurga. Orang perempuan cakap nak syurga. Tapi dia punya berkira dengan kita lain macam tu. Jangan berkira sangat. Dan tolong-tolonglah kita sikit ke apa ke. Hak lelaki ni pun satu hal juga. Nampak pun janganlah kedekut. Kawan-kawan belanja lain macam. Kami duduk sembang kan. Kadang khabar dengan Cikgu Miri. Duduk sembang, cerita buat keluarga apa semua tuan-tuan. Orang lelaki ni banyak kedekut dengan bini. Banyak kedekut dengan bini. Tak tahu siapa. Tuan-tuan nak kedekut apa? Dia bini kita. Belanja kawan-kawan ni dengan cakap lah. Nak makan apa? Makan. Udah. Betul tak? Betul ke tak? Betul tuan-tuan. Orang kita. Udah. Alah duit hang tak laku. Aku dah bayar dulu dah. Udah punya belagak lain macam. Dengan bini ni makan. Dia pandang bini dah. Hampir bayar Ustaz. Bini dia kata, bang, bawa duit. Dah bayar dulu. Nanti abang bayar kemudian. Boleh percaya ke ayat tu? Tak boleh. Dia giling. Tak boleh. Benda tu paling tak boleh percaya. Itu hakikat dia. Kita lagi. Bila kita berkira dengan dia, macam mana Allah nak tambah nikmat rezeki kat kita? Kita berkira dengan dia. Tuan-tuan. Apa pun tak bagi kat dia. Kan yang gerak kita subuh siapa? Bini. Yang teman kita makan siapa? Bini. Siapa yang masak kat kita? Siapa yang basuh baju kita? Saya tanya, jawablah. Jawab pandai nampak? Dia jawab pandai. Tapi tuan-tuan kalau mati, kalau tuan-tuan mati ada anak, bini dapat 1/8. Kalau tuan-tuan ada 80,000, bini cuma dapat 10,000 lah. Anak-anak ni dapat 70,000. Adil ke lagu tu? Adil lah. Dia hukum. Tapi, adil tu ketika mana? Selepas kematian. Tapi waktu hidup, hampa yang tak adil dengan mereka. Hampa buat tak reti dengan mereka. Sepatutnya tuan-tuan ni, umur-umur lagu ni, tuan-tuan, dah umur 70, 80 ni, tuan-tuan. Tak payahlah masak. Ibu tak payah masak lah, tuan-tuan. Kecuali ada anak kecil, kena masak lah. Tapi kalau tak ada kat rumah, tinggal berdua je, tuan-tuan, lagi bini ni, tuan-tuan, makan kat luar lah. Tuan-tuan, dekat Senawang ni apa yang tak ada makanan? Betul tak? Ini berkira, ajak kawan-kawan pergi makan. Bini tinggal. Patutnya ajaklah bini, betul tak ibu? Nampak betul lah. Dia punya betul lah. Nanti nak kata apa? Ajaklah pergi makan. Orang perempuan bukan makan banyak sangat. Roti canis keping tuan-tuan. Itu je, betul tak? Ada ayak teh sikit, tuan-tuan dah. Balik dah. Saya tengah hari keluar pula. Makan nasi, bukannya makan lok satu pinggan orang. Tuan-tuan dia pun tengok, okey. Hampir duk jauh sikit boleh tak? Duk main dekat-dekat. Aku nak nyembang romantik pun tak boleh dengan bini aku. Makan berdua malam, makan berdua. Kita mati dah dapat 1/8-nya. Tuan-tuan tak kesian kat dia ke? Nampak? Muka dia pun bukan ada muka kesian. Tu payah nak cerita. Tu kalau bini seorang. Kalau bini dua, tadi kita kata 80,000. Bini dapat berapa? 10,000. Kalau bini dua orang, 10,000 bagi dua. Alamak. Dia kata, alamak. Kurang pula. Kalau bini 3, bagi 3. Kalau bini 4, bagi 4. Jadi seorang 2,500 saja. Sama kata. Tuan-tuan kesian kat dia. Kita kena fikir, tuan-tuan tu lah bila nak. Tu yang saya malas nak ceramah panjang. Bila cakap pun, tuan-tuan kan faham pun. Habis malam ni buta balik bodoh, pagi besok. Bini kata, bang, ustaz kata, iya ke? Itu lena tu. Itu lena. Tapi tuan-tuan saja nak abang kat tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ada orang yang mendampingi. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, cerita peristiwa Isra' Mi'raj, dia ada rentetan.
daripada kematian Khadijah Khuwailid, Abu Talib, kemudian peristiwa Taif. Dia baru main cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Itu dinakalkan dalam kitab fikih sirah. Jadi tolong ambil pengajaran. Hari ini, malam ni kita tak cerita panjang tentang Isra' Mi'raj. Tapi yang kita nak cerita Isra' Mi'raj tu ada dalam Quran. Quran tu hang kena baca dulu. Kalau kita tak baca Quran, kita jadi orang yang rugi. Banyak lagi cerita yang ada dalam Quran, tuan-tuan, yang boleh kita ambil pengajaran supaya kita menjadi orang yang terbaik. Dan Allah kata dalam Quran surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak jadikan kita orang yang terbaik. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, nak tengok di kalangan kita yang mana terbaik. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan jadikan kita orang baik, orang yang bersyukur dan orang yang sentiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, saya berhenti setakat tu boleh ke? Macam tak berapa boleh ke? Boleh tak boleh kena berhenti ya tuan-tuan. Dah pukul 9 dah tuan-tuan. Allah berkati kita tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada salah silap saya tuan-tuan sepanjang saya ceramah dengan tuan-tuan. Boleh saya pantun sikit ke? Boleh. Macam tak berapa boleh ha? Dah terus bangkit, sabarlah dulu tuan-tuan. Bagilah orang habis saya tengah bercakap, dia terus bangkit. Kita pun risaulah. Khusyuk kan? Kalau tidak kerana bulan yang sakan, bila bertemu saudara